macam nak rasa macam nak memberikan siku je. Okey, baik. Okey. One K attention. Okey. Jom kita lihat. Okey, agama, kepercayaan, okey, dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, kita dah tengok tentang Candi Borobudur dan juga pelbagai jenis candi dan juga masjid yang ada di kerajaan alam Melayu. Jadi, kita nak lihat hari ini berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Tak apa, kita ulangi dulu sedikit sebanyak tentang agama dan kepercayaan. So, first of all, paling penting kamu kena tahu tentang apa tahu? Tentang apa maksud agama. Kita ni ada agama tau. Okey, ada yang agama Islam, okey, ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha, ada yang agama Kristian. Tapi agama tu apa sebenarnya? So kita tengok definisi tu. Agama ni sebenarnya ialah satu sistem. Dia adalah satu sistem yang berkaitan dengan anutan. Maknanya anutan tu yang kita percaya, yang kita amalkan. Itu anutan. Kemudian keimanan, maknanya kepercayaan dalam dada. Dan penyembahan terhadap Tuhan. Secara umumnya, sifat manusia daripada zaman dahulu, setiap kali berlaku fenomena alam, manusia akan sentiasa mencari Tuhan. Siapa yang buat fenomena ini? Siapa yang buat ribut ni? Hujan, banjir, gempa bumi, kemudian sinaran matahari dan juga angin. Ini manusia akan sentiasa mencari siapa yang buat ni? Siapa yang mengaturkan semua ini? Jadi dengan itu, bermulalah kepercayaan bahawa adanya satu kuasa yang mengatur semua ini. Dan kuasa itulah yang dianggap, ada setengah agama menganggapnya sebagai dewa. Ada setengah agama menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi, kepercayaan kepada Tuhan ini kepercayaan ini adalah pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Panduan dalam kehidupan kita tahu. Jadi dengan adanya agama, kita percaya, kalau nak kerja kena bangun pagi. Pagi-pagi dalam pukul 6 kena bangun, kena sembahyang dulu. Kemudian barulah sarapan. Lepas sarapan, tengah hari agama kata apa? Seelok-eloknya berehat sekejap. Kemudian lepas makan, kemudian berhenti untuk sembahyang. Kemudian sambung kerja lagi sampai ke petang. Jadi, ini telah menjadi satu panduan dalam kehidupan. Kita punya guide. Kita punya atur cara kehidupan. Itu pentingnya agama. Jadi, masyarakat kerajaan alam Melayu dulu memang memiliki agama dan kepercayaan yang telah memberikan panduan dalam kehidupan seharian. Di samping itu, pemerintah kerajaan alam Melayu juga berperanan penting untuk memastikan pengukuhan dan kelangsungan agama dalam kerajaannya. Dan pada peringkat awal, masyarakat kerajaan alam Melayu ni dia ada dua kepercayaan. Ingat ni, dua kepercayaan awal, iaitu animisme dan juga dinamisme. Yang berkait rapat dengan alam sekeliling. Jadi cara hidup masyarakat yang hampir sama di seluruh alam Melayu ini menjadikan kepercayaan mereka pun hampir-hampir sama lah. Macam serupa je. Silakan lagi. Baik, kita tengok animisme. Animisme ni sebenarnya ialah kepercayaan bahawa setiap makhluk, maknanya pokok-pokok, hidupan, dan tumbuh-tumbuhan ada roh atau semangat. So, animisme ini berkait dengan kepercayaan terhadap makhluk halus. Animisme ni pernah belajar dalam tingkatan 1 kan? Ya, betul. Semasa kita belajar tingkatan 1, iaitu pada zaman prasejarah. Animisme, prasejarah dan juga tamadun awal. Yes. Jadi animisme ni berkait dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan juga penyembahan roh nenek moyang yang telah meninggal dunia, yang dipanggil sebagai apa? Yang dipanggil sebagai hyang. Hyang. Jadi penyembahan roh nenek moyang ini, kenapa nak disembah roh nenek moyang itu?
penting untuk memastikan keluarga yang masih hidup ini akan terus mendapat kebaikan atau menghindari kesusahan di dunia. Dan inilah kepercayaan animisme di mana kita kena buat tradisi-tradisi ini, kita kena buat upacara-upacara ini supaya nenek moyang kita yang telah meninggal dunia itu akan aman di sana. Bila aman di dalam kubur sana, maka keluarga kita yang hidup sekarang ini akan aman. Itu kepercayaan animisme. Ya betul, diorang sembah orang yang dah mati, betul. Jadi for example, perayaan hari moyang oleh masyarakat temuan. Masyarakat temuan ni adalah orang-orang asli di Bukit Ceding, Banting di Selangor. Kalau tak buat penyembahan, tak buat nenek moyang, akan ganggu kita ke? Nenek moyang akan ganggu kita. Mengikut kepercayaan mereka, kalau tak buat, maka roh nenek moyang akan tidak aman di sana. Bila tidak aman di sana, maka kehidupan keluarga yang masih hidup ini juga tidak aman. Itu kepercayaan mereka lah. Itu kepercayaan animisme. Ingat kepercayaan animisme berkait rapat dengan semangat roh nenek moyang. Yang dipanggil Hyang. Tapi kamu kena ingat bahawa kamu semua ada agama masing-masing. So, tak semestinya kepercayaan yang kamu belajar ini adalah kepercayaan yang kamu kena percaya. Tak. Ini kepercayaan yang dipanggil animisme. Bukan yang mestinya kamu percaya. Tak. Bukan Masing-masing ada agama masing-masing Cikgu betul ke orang asli santau orang sampai bernanah? Wallahualam. Ya betul. Wallahualam. Baik. Kemudian satu lagi iaitu dinamisme. Dinamisme ni sebenarnya berkait rapat dengan kepercayaan terhadap kekuatan. Yang juga dikenali sebagai mana ataupun semangat. Setiap benda dan makhluk dianggap mempunyai mana. Maknanya setiap benda, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, pokok padi, tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, ada dia punya semangat atau dipanggil mana. Yang mana ini boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Contohnya, upacara pemujaan semangat tanaman dilakukan agar apa? Agar mendapat hasil tanaman yang subur dan banyak. Ya, haiwan pun ke? Ya, betul. Kamu tahu tak, sesetengah negara sebagai contoh negara India. Negara India menjadikan haiwan seperti iaitu lembu. Lembu sebagai tuhannya. Gajah pun ada sebagai tuhannya. Ular pun kadang ada menjadi tuhannya. Jadi itu kepercayaan mereka. Ya, dinamisme. Itu dipanggil dinamisme. Iaitu percaya bahawa setiap hidupan, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, ada dia punya semangat. Jadi kalau untuk berbaik dengan binatang-binatang itu, kenalah memuja semangatnya. Macam kalau katakan di negara kita ni, iaitu ada yang bercucuk tanam padi. Orang-orang asli bertanam padi. Contohnya masyarakat Iban dia bertanam padi. Jadi dia nak meniupkan semangat padi tu supaya berbuah lebih banyak. Maka dia buat upacara untuk menyeru semangat padi itu supaya apa? Padi itu menghasilkan beras yang lebih banyak. So itu dipanggil dinamisme. Ingat satu cikgu bukan ajar agama tau. Ingat Tetapi ini kepercayaan yang wujud dalam kerajaan alam Melayu. Ya, diorang ada macam majlis padi ke? Ya. Diorang ada majlis memuja semangat padi. Seperti hari gawai, pesta keamatan. Memang ada. Hari-hari yang mereka memuja semangat padi supaya padi itu akan berbuah lebih banyak. Itu dipanggil dinamisme. Baik. Andai kata kalau katakan benda buruk berlaku pada mereka, mereka akan katakan apa tahu? Ini mesti kamu telah melanggar pantang larang nenek moyang kita, atau kamu mesti tidak berbuat baik dengan nenek moyang kita. Kamu mesti tidak memuja semangat. Nampak tak?
Sabar. Jadi itu kepercayaan mereka. Kalau benda-benda buruk mesti dikaitkan dengan apa? Mesti kamu telah melanggar pantang larang. Itu. Itu kepercayaan apa? Animisme dan juga dinamisme. Okey. Ini bukan berkaitan dengan agama Islam ke, agama Hindu ke, agama Buddha, bukan. Ini memang dua ni, animisme dan juga dinamisme. So, kalau kita nak bezakan, dipanggil karma kan cikgu. Karma ni sebenarnya adalah what you give you get back. Itu karma. Maknanya apa yang kamu buat pada orang lain akan terjadi pada diri kamu. Itu dipanggil karma. Okay. Jadi, what comes around goes around. Yes. Itu dipanggil karma. Sebab itu, animisme dengan dinamisme dia bukan berkaitan dengan karma, bukan. Okay. So, macam mana nak bezakan animisme dengan dinamisme ni cikgu? Okay, senang saja. Animisme, kamu kena ingat, animisme ialah apa tahu? Kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh nenek moyang. Itu animisme. Kalau dinamisme, kepercayaan terhadap kekuatan yang ada kepada makhluk, yang ada kepada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. So, itu dinamisme. Bezakan animisme dan juga dinamisme. Dan sebelum kedatangan Islam, Hindu, Buddha semua kerajaan alam Melayu mengamalkan kedua-dua kepercayaan ini. Kedua-dua kepercayaan ini. Itu yang kita kena faham. Okey. Baik. Ada lagi tak diamalkan sampai sekarang? Ada. Terutama sekali orang-orang asli, orang-orang di Sarawak dan juga di Sabah masih ada amalkannya. Okey, tapi bukan semualah, ya. Baik. Bagus. Okey. So, kemudian barulah datang penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Maknanya sebelum kedatangan, sebelum kita kata sebelum kemunculan lah Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kita nak tengok di sini macam mana agama Hindu dan Buddha boleh sampai ke Asia Tenggara ni cikgu. Okey. Baik. So ada yang tanya, orang asli ni sebenarnya bangsa apa? Orang asli ni sebenarnya memang orang-orang asal di dalam sesebuah negara. Dan orang asli ini memang mereka ada dia punya adat resam dia tersendiri, kepercayaan mereka tersendiri, dan mereka selalunya terikat dengan kita kata peraturan hutan. Di mana orang-orang asli biasanya mereka akan mereka akan tinggal dalam hutan dan mereka tidak keluar daripada kawasan hutan mereka. Kerana apa? Kerana bagi mereka kawasan hutan itu adalah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Maka mereka kena jaga tanah nenek moyang mereka. So, itulah sebab orang asli masih ada dan berada di dalam kawasan-kawasan pedalaman. Ya betul. Memang orang asli tak ada di bandar. Tak ada di bandar. Okey. Bagus. Perasaan ingin tahu ini bagus. Ya betul Nakib. Masih sesat. Okey, bagus ke sebenarnya perasaan ingin tahu ni? Betul, bagus. Perasaan ingin tahu ni betul, bagus. Cuma perlu ada dia punya guideline. Tak boleh sesuka hati. Perasaan ingin tahu tu betul, tapi kena ada guide. Kena ada had. Ya, betul. Baik. Penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Baik, Hindu dan Buddha ni, sebenarnya kita tahu kedua-dua agama ini sebenarnya kedua-dua ini berasal daripada India. Memang kedua-dua ini berasal daripada negara India. Dan ianya telah tersebar sebelum Masihi lalu, telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Nagara. Baik. Susah nak jawab tu kalau soalan yang ada tanya. Apa beza Hindu dengan Buddha? Baik. Cikgu akan jawab soalan itu, tetapi cikgu kena pausekan dulu, takut nanti ada timbulkan polemik dan juga viral lah macam-macam kan.
Baik, kita teruskan. Okey, baik. Agama Islam pula, selepas kedatangan Hindu Buddha, agama Islam datang, okey, mulai abad ke-7. Okey, abad ke-7 iaitu pada tahun 600 ke atas lah, 600 Masihi ya. So, agama Islam seterusnya tersebar dan diamalkan dalam kerajaan Melayu seperti Champa, Majapahit, Kedah dan Pasai. Namun begitu, beberapa aspek kehidupan masyarakat Melayu seperti pemerintahan, bahasa, persuratan dan seni bina yang mendapat pengaruh budaya Hindu dan Buddha masih diamalkan dan disesuaikan dengan agama Islam. So, biasanya ketiga-tiga agama ini dia sampai ke tanah Melayu sebab apa? Peranan mubaligh. Apa itu mubaligh? Iaitu pendakwah. Pendakwah, kemudian pemerintah, okey, pemerintah kerajaan masing-masing dan juga kerana perkembangan perdagangan antarabangsa. Okey. Sebagai contoh kalau kita lihat, nampak tak ini? Okey, yang biru ni, okey, penyebaran agama Hindu, di mana agama Hindu daripada India bergerak sampai ke Champar dan juga ada bergerak sampai ke Kedah Tua dan Gangga Negara. Okey, mubaligh tu pendakwah. Ya, mubaligh itu adalah pendakwah. Maknanya orang yang membawa agama itu dan menyebarkannya. So, itu dipanggil mubaligh. Okey. Baik. So, itu adalah untuk agama Hindu. Untuk agama Buddha, kalau kamu perhatikan, agama Buddha daripada India, tapi dia boleh cross pergi ke mana? Pergi ke China dulu. Daripada China dan barulah turun ke Champa, Angkor dan Funan. Dan ada juga agama Buddha yang telah terus pergi ke Kedah Tua dan ada juga daripada Sri Lanka pergi ke Sriwijaya. Cikgu, so dulu-dulu Kedah Tua dipengaruhi agama Hindu ke? Ya, betul. Okey, Kedah Tua, Gangga Negara bermulanya menerima agama Hindu dulu. Kemudian Buddha pula. Ya. So Buddha, sebab itu kalau kita lihat Buddha ni, dia macam campuran Cina dengan India. Sebab apa? Kalau kamu tengok patung-patung agama Buddha, kebanyakannya dia berupa macam Cina, betul tak? Kan? Sebab agama Buddha dia tersebar ke China dulu. Daripada China baru turun ke negara-negara Asia Tenggara. Ya, betul Ain Zulaikha. Betul. Okey. Jadi inilah dia dikatakan sebagai penyebaran agama Hindu dan Buddha. Kalau agama Islam, Islam memang datang daripada tanah Arab. Okey. Islam daripada tanah Arab dan daripada Arab lah ada yang menaiki kapal dan terus membawa agama Islam ke India dan ke tanah Melayu. Begitu juga naik kapal terus pergi ke Sriwijaya. Tapi ada juga agama Islam, pendakwah-pendakwah membawanya sampailah ke China dulu. Daripada China barulah turun ke Asia Tenggara. Sebab itu negara China ada juga orang-orang Islam. Di negara China ya, memang ada orang-orang Islam. So inilah dia tentang penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. So ada yang bertanya, cikgu, agama apa yang pertama dalam dunia ini? Agama pertama yang ada dalam dunia ini bergantung kepada kepercayaan kamu. Okey, iaitu kepercayaan kamu kepada siapakah orang pertama di dunia ni. Manusia pertama di dunia ni siapa? Kalau kamu percaya kepada manusia yang pertama di dunia itu, maka kamu tahulah agama dia apa. Itu pula. Okey. Itu clue dia. Yes. Baik. So inilah kita kata peta penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Baik. Dan kita telah lihat perkembangan agama ni so more of a pendapat thing lah. Ya, betul. Okey. Kena ingat bahawa macam kita dah belajar sejarah kan. Kita belajar, ingat tak? Okey, bab 1 sejarah tingkatan 1. Kenapa sesuatu fakta itu menerima tafsiran yang berbeza? Kenapa tafsiran berbeza? Kerana latar belakang sejarawan yang berbeza. Kemudian yang kedua, kerana fakta yang berbeza. Okey, kemudian sumber fakta yang berbeza menyebabkan pandangan yang berbeza. So kalau kamu tanya,
Mana yang betul, mana yang salah? Sebenarnya tidak ada betul dan tak ada yang salah. Semuanya betul. Semuanya boleh diterima. Tetapi kamu perlu buat kajian lagi. So kamu tak boleh simply say, oh dia salah, aku betul. Oh dia ni salah, dia ni yang betul. No, tak boleh kita kena terima semua pendapat. Barulah kita pertimbangkan mana yang lebih tepat. Itu cara dia. So don't simply say, oh aku betul, kau salah. No, jangan okay. Yang lebih logik dan berfakta. Yang berfakta. Okey. Baik, kita lihat bagaimana agama berkembang dalam kerajaan-kerajaan ini ya cikgu. Perkembangan agama terutama sekali kita lihat sebagai Funan. Funan bermula dengan agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha memang tersebar dalam kalangan masyarakat kerajaan Funan sejak abad pertama lagi. Dan antara Raja Funan yang telah mengambil peran besar dalam perkembangan agama Buddha ialah termasuklah Fan Shihman. Kalau kamu masih ingat, Fan Shihman ni sebenarnya adalah raja dia yang telah membawa kegemilangan, kemasyhuran kerajaan Funan. Masyhur dan candi Buddha tinggalan kerajaan Funan ialah Candi Go Chai Ti. Candi Go Chai Ti ni adalah bukti bahawa agama Buddha telah sampai ke kerajaan Funan. Begitu juga kerajaan Angkor. Kita tengok Angkor sebelah kanan ni kan. Malaslah. Bila kita tengok Angkor, kita tahu, oh, mesti ada Angkor Wat. Angkor dia dengan agama Hindu. Di mana agama Hindu ini menjadi anutan utama dalam kalangan masyarakat kerajaan Angkor sejak kerajaan ini diasaskan dan menjadi gemilang semasa pemerintahan Surya Varman yang kedua. Dan candi Hindu yang termasyhur di Angkor ialah Angkor Wat. Rupa-rupanya Angkor Wat ini ialah candi untuk agama Hindu. Kalau ada yang bertanya, candi itu apa cikgu? Candi itu sebenarnya samalah seperti kuil, temple. Temple lah. Samalah tu. Sama. Jadi peranan agama Hindu sebagai agama utama telah diambil alih oleh agama Buddha semasa pemerintahan Jayavarman yang ke-6 pada abad ke-12. So di sini kita lihat kerajaan Angkor terima agama Hindu dan juga menerima agama Buddha. Nampak tak? Orang-orang dulu dia bersikap lebih terbuka tentang agama. Kenapa bukan 7 ya betul Pravin, sama. VII ni bukan 7 ke? Ya. VII. Iyalah 7 betul. Terima kasih banyak Sulaiman. Cikgu confuse. I 1 2 3 IV 4 V5 VI 6 VII 7. Betul lah. Bagus Sulaiman kamu. Alert. Bagus. Terima kasih banyak. So Jayavarman yang ke-7. Terima kasih banyak Sulaiman. Baik. Dan inilah dia Angkor Wat. Angkor Wat. Dan kalau kita lihat, mungkin kamu akan bertanya, sebab soalan-soalan ni biasa je dia macam tak reti nak tanya tetapi nak tanya. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, kerajaan dulu ni dia tak stick pada satu agama ke? Mula-mula Hindu, kemudian boleh tiba-tiba tukar pada Buddha, tiba-tiba lepas tu tukar lagi pada agama Islam. Apa dia orang ni tak stick, tak setia pada agama ke? Bukankah itu berdosa dan sebagainya? Baik. Sebenarnya begini, harus diingat manusia ni dia akan sentiasa mencari kepercayaan yang boleh menyempurnakan hidup dia, yang boleh memberikan ketenangan kepada hidup dia. Mula-mula mungkin dia ambil agama Hindu, tetapi dia rasa macam tak lengkap. Sorry to say, but mungkin just orang dulu mungkin rasa tak lengkap kan, sebab dia tak belajar habis. So kemudian dia beralih kepada datang agama Buddha. So dia ambil agama Buddha. Dia kata, agama Buddha ni lebih detail, lebih lebih memberi ketenangan. Namun begitu selepas itu rasa macam
Rasa macam tak selesa lah. Kemudian datang pula agama Islam. So bila mereka masuk agama Islam, okey, agama Islam okey lebih sempurna kerana ada ini, ada itu, ada dah macam-macam lagi. Okey. Ada tak kemungkinan mereka akan berubah? Ada kemungkinan lagi. Okey, kerana apa? Kerana sifat manusia itu sentiasa untuk mencari. Okey. Mencari untuk apa? Untuk ketenangan jiwa dan ketenangan hati. So itu sebab sifat manusia. Okey, ada orang dalam dunia ni yang tak percaya dalam Tuhan dan tak ada agama. Apa jadi? Mereka adalah golongan ateis. Dan golongan ateis hanya percaya kepada sains dan teknologi. Mereka hanya percaya pada sains dan tidak percaya pada agama dan tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa jadi sampai macam tu, cikgu? Kerana apabila semua perkara berpegang kepada logik. Bila semua perkara bila semua perkara berpegang kepada logik, bermakna di sini perkara yang tidak logik itu dianggap sebagai hanya tahyul, dan itu menyebabkan mereka percaya kepada sains dan teknologi dan menyebabkan mereka bergelar ateis. Kan? Kalau mati-mati je tak tahu, itu terpulang pada mereka lah. So itulah maknanya sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya pada logik. Kalau logik lah kan, senang cerita lah kalau logik suruh dia cari apa tahu, tentang apa tahu, bagaimana kelahiran manusia dalam perut ibu. Kalau dia boleh explain macam mana boleh jadi anak boleh jadi janin dalam perut ibu daripada mula sampai habis, dan dia akan tahu bahawa hebatnya Tuhan, bukannya hebatnya sains, bukan hebatnya betul lah cikgu nak cakap. Datang daripada sperma dan juga daripada ovum tu kan. Tapi mana datang sperma dan juga ovum itu? Bagaimana ia bercantum dan sebagainya? Itu di situ kuasa Tuhan. Bukannya main sains dan teknologi logik, tak. Okey, tapi tak apa. Cikgu percaya ramai dalam kelas kita yang masih berpegang kepada agama. Okey. Baik, kita lihat seterusnya, iaitu kerajaan Champa. Agama Hindu ni, kalau kita lihat, agama Hindu tersebar dalam kalangan masyarakat kerajaan Champa. Agama Hindu dulu sejak abad keempat ketika pemerintahan Badravarman. Badravarman, beliau mendirikan candi Hindu di lembah Mison yang dikenali sebagai Siva Bhadresvara. Ni candi Hindu. Juga dibina di Ponagar. Kemudian apabila datang agama Buddha, kerajaan Champa telah membina candi Dongduong. Ini untuk agama Buddha di Champa. Penemuan batu bersurat bertarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039. So batu nisan dan batu bersurat ini telah membuktikan di Panduranga membuktikan kedatangan dan penyebaran Islam di Champa. Lag ke? Tak lag pun. Tak lag pun. Kita biasa je, tak ada lag apa-apa pun. Okey je. Baik. So ada yang tanya, pukul berapa kelas kita habis? Okey, kelas kita akan habis pukul 10.15. 10.15. Don't worry. Champa ni ada ketiga-tiganya. Tapi mungkin juga sebenarnya sama-sama. Mungkin juga sebenarnya ketiga-tiga agama itu masih ada di sana, berlaku serentak. Dan Islam mulai tersebar luas dalam kerajaan Champa semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-14. Harus diingat kemungkinan juga dalam satu-satu kerajaan itu ada tiga-tiga agama. Contoh macam negara kita. Negara kita semua agama ada. Kan, serentak. Iaitu agama Islam, kemudian Hindu, ada Buddha, kemudian ada Kristian, ada Sikh dan sebagainya. So berlaku serentak, tak ada masalah. So ada kemungkinan besar agama-agama itu berlaku serentak di kerajaan alam Melayu. Jadi adakah yang masih wujud sampai ke hari ni? Okey, tidak ada. Tak ada.
Kalau kita belajar yang tujuh-tujuh ni kan, yang tujuh ni Funan, Champa, Angkor, Gangganagara, Kedah Tua, Srivijaya, Majapahit. Ada tak mana-mana kerajaan ini yang kekal sampai sekarang? Tak ada. Tak ada. Tetapi semuanya telah menjadi sebahagian daripada negara itu. Contoh, Kedah Tua dan Gangganagara. Memang kerajaan tu dah tak ada. Tapi tempat-tempat dia tu, lokasi-lokasi dia itu telah menjadi sebahagian daripada Malaysia. Majapahit dengan Srivijaya. Okey, memang kerajaan tu dah tak ada sampai sekarang. Tapi kedua-dua kawasan itu telah termasuk dalam kerajaan Indonesia. Begitulah. Okey, itu maksud dia. So nak kata kerajaan dulu-dulu tu ada sampai sekarang, tak ada dah. Tapi tempat-tempat tu dah jadi negara-negara yang lain. Alright. Baik. So, kita lihat kerajaan Srivijaya. Srivijaya merupakan pusat kegiatan. Ingat banyak kerajaan Srivijaya yang paling istimewa sebab dia menjadi pusat kegiatan agama Buddha. Sejak abad ke-7, pendeta Buddha yang bernama Ai Sing daripada China pernah datang ke Srivijaya untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan menterjemahkan kitab-kitab agama Buddha. Dan antara candi Buddha tinggalan kerajaan Srivijaya yang masyhur termasuklah Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan juga Candi Muara Takus. So, ini contoh Candi Muara Jambi di mana kita lihat cakap Ai Sing. Ya, betul. Bukan Ai Sing, dia betul lah tu Ai Sing nama orang tu. So Srivijaya adalah pusat kegiatan agama Buddha. Apa kata yang bukan yang 7 kerajaan tu? Macam mana pasal yang tu? Okey. Untuk yang bukan 7 kerajaan ini, mereka juga ada dia punya kepercayaan dan juga ada je sistem pemerintahan mereka sendiri. Cuma tidak dipelajari dalam sejarah tingkatan 2. Sebab apa? Banyak. Okey. Ada Langkah Suka, ada Telawi, ada Demak, ada kerajaan, banyak. So terlalu banyak. Ya, jadi yang diambil dalam buku teks ni hanya 7 saja. Okey. Yang 7 ni pun korang berpeluh-peluh nak ingat. Ini kan pula kalau dia letakkan 32 kerajaan dalam ini. Maunya korang nangis nanti. Okey. Baik. Itu adalah kerajaan Srivijaya. Baik. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, agama Hindu dan Buddha berkembang serentak dan saling mempengaruhi dalam kalangan masyarakat kerajaan Majapahit, dan Hayam Wuruk telah menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha yang dipanggil Tripaksa. Ingat Okey, Tripaksa ialah satu aliran yang menggabungkan agama Hindu dan agama Buddha. Di mana ni? Ini di Pulau Jawa, di Majapahit. So, antara candi tinggalan kerajaan Majapahit yang masyhur termasuklah Candi Jabung, Candi Sukuh dan juga Candi Berahu. Kemudian apabila agama Islam tersebar di Majapahit pada abad ke-14, apabila Wu Ping, seorang pegawai kerajaan Ming yang beragama Islam, dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit. Dan Gan Eng Chow, pegawai yang beragama Islam, juga pernah dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban, iaitu di kota pelabuhan Majapahit. Ada 2 nama kat sini Wu Ping dan juga Gan Eng Chow, pegawai yang beragama Islam. Jadi setelah kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan Demak muncul dan menjadi pusat pengajian agama Islam yang terbesar di Jawa pada abad ke-16. Inilah dia bukti kedatangan agama Islam, iaitu Masjid Demak. Dan agama Islam berkembang pesat di Pasai. Ini salah satu kerajaan. Masjid Demak kat mana? Ini dekat Pulau Jawa. Di Pasai ni pun di kawasan Sumatera.
So Pasai ni salah satu kerajaan juga sebenarnya. Pemerintah Pasai bernama Merah Silu, memeluk Islam dan kemudian bergelar Sultan Malik As-Salih. Sultan Malik As-Salih, pengaruh Islam kemudiannya terus berkembang dan diwarisi oleh kerajaan-kerajaan lain di alam Melayu. Ya, betul. Okey, memang cikgu sebutkan nama-nama itu, Wu Ping dan juga Gan Eng Chau. Okey, iaitu dua orang pegawai. Seorang Wu Ping tu pegawai kerajaan Ming beragama Islam yang menjadi wakil tetap di Majapahit. Gan Eng Chau tu juga pegawai beragama Islam yang dilantik menjadi ketua kaum Cina di Tuban, iaitu di Majapahit. So ini membuktikan bahawa kerajaan Majapahit menerima Hindu, kemudian Buddha dan kemudian kedatangan agama Islam. So itu kelebihan kerajaan Majapahit. Well, okay, untuk dua kerajaan di tanah Melayu, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kedah Tua memang kita lihat agama Buddha diamalkan dalam kerajaan Kedah Tua sejak abad ke-5 dan menjadi anutan utama. Kemudian agama Hindu pula datang. Namun begitu, Kedah mula menerima pengaruh Islam pada abad ke-12. Pemerintah Kedah yang ke-9 iaitu Maharaja Derbar Raja yang kedua telah memeluk agama Islam pada tahun 1136. Itu Kedah Tua. Gangga Negara tak ada. Anutan itu maknanya kepercayaan. Kalau katakan Kedah Tua dan menjadi anutan utama, maknanya apa? Menjadi kepercayaan utama. Okay. Ya, memang tak ada. Gangga Negara, ya. Okey, itu soalan dia. Masyarakat kerajaan Gangga Negara menganut agama Buddha. Okey, dan hal-hal ini dibuktikan dengan penemuan arca-arca. Arca ni patung-patung patung-patung Buddha di Lembah Kinta. Turut ditemui ialah patung Buddha seperti Avalokitesvara. Okey, itu patung Buddha di Bidor, Perak, dan arca-arca Buddha ini bertarikh abad ke-6 hingga ke-9 Masihi. Baik, ada yang bertanya, Gangga Negara dengan Kedah Tua ni memang dia tak banyak artifak ke? Sebenarnya kedua-duanya ada. Tetapi artifak bagi Kedah Tua dengan Gangga Negara, pertama, dia terlalu sedikit. Okey, terlalu sedikit yang ditemui. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pencari galian ini masih lagi diteruskan. Diteruskan oleh kerajaan dan pihak universiti untuk menggali Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Namun begitu. So, tak boleh. Sorry, tak boleh. Jadi, kita telah lihat tentang perkembangan agama. So, agama kepercayaan awal kerajaan alam Melayu ada dua, animisme dan juga dinamisme. Kemudian, kita belajar tentang penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15, di mana ianya berlaku di setiap kerajaan alam Melayu, iaitu di Funan, di Angkor, kerajaan Champa, Sriwijaya dan juga Majapahit, serta juga di Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Ini yang telah kita lihat. So, sebelum kita pergi kepada keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu, ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Tak ada soalan? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Boleh, Ya. Apa dia? Sedap air kopi ni. Ya. Saya ada soalan. Contoh kan, sebelum ni saya ada orang tanam tulang ikan kat dalam tanah. Kalau saya gali balik tanah tu jumpa tulang ikan tu, nak buat apa ya? Nak buat apa? Kau sebaik-baiknya kau tanam balik lah. Sebab tak ada guna pun, tu satu. Yang kedua, jangan bagi tahu kita orang. Sebab nanti kalau kau bagi tahu kita orang, takut kita orang gelak aje. Kan? Kita orang gelak. Sebab apa? Nak buat apa dengan tulang ikan? Jadi, nak buat apa? Bagus untuk tumbuhan, cikgu. Jadikan baju kompos. Boleh jadi fosil.
fosil tu dia sifat dia beratus ribu tahun. Beribu-ribu tahun sifat dia. Itu yang tulang ikan 5 hari, itu bukan ratus tahun. 5 hari tu kita orang pun boleh buat. Alah kau ni kan. Kan? Ada yang kena bungkus jadi fosil ni sekarang. Okey, baik. Okey. Gurau. Alright. So, setakat ini, okey, Santosh Haris, okey. Cikgu faham, ramai yang akan tanya, cikgu. Sebenarnya kan, saya faham, cikgu. Tapi saya takut lupa. Cikgu tak ada ke nota, nak buat nota ke apa kan? Ada. Tapi bukan hari ni. Kita akan buat nota pada hari Sabtu nanti. Hari ni kita belajar dulu, boleh Hari Sabtu kita buat nota. Okey, barulah kita dapat penguasaan yang lebih. Kita akan buat nota. Alright? Premium subscription untuk nota. Betul. Okey, paling penting tu. Okey, so setakat ini cikgu nak pastikan kamu faham ke tak faham. Ingat, bukan cikgu tanya ingat tak ingat Faham ke tak faham apa yang cikgu explain. Natania, Lee Shen, Hafina Q, boleh faham? Faham ya? Okey, baik. Bagaimana yang lain-lain? Kisha, Suhail, diam je Suhail ni, Amy. Faham ya? Okey. Baik, bagus. Okey, kalau begitu kita sambung sikit lagi. Faham sikit-sikit. It's okay. It's okay. Baik. Kita sambung dengan apakah keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, ini kesimpulan. Bab 1, 2, 3, 4. Perasan tak? Bab 1 tentang kerajaan alam Melayu. Bab kedua, sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu. Bab ketiga, sosio budaya dan kegiatan ekonomi kerajaan alam Melayu. Bab 4, agama dan kepercayaan kerajaan alam Melayu. Baik, 4.2 dia buat kesimpulan betapa daripada kerajaan alam Melayu ni adanya warisan-warisan ataupun kita kata adanya amalan-amalan yang masih diteruskan sampai sekarang dan ianya unik. Dan benda tu datang daripada mana? Daripada alam Melayu lagi. Oh ya ke? Ya, betul. Memang inilah warisan daripada alam Melayu. Iaitu apa dia? Kalau kita lihat keunikan warisan bermaksud legasi kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi oleh generasi seterusnya. Dan kerajaan alam Melayu memang memiliki keunikan warisan seperti sistem pemerintahan, beraja, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosio budaya dan amalan beragama. So kita tengok satu-satu. Mula-mula kita tengok yang pertama, warisan paling penting yang diturunkan oleh kerajaan alam Melayu. Yang pertama apa? Iaitu sistem pemerintahan beraja. Semua kerajaan alam Melayu ni berasaskan sistem beraja. So keunikan warisan sistem ini dapat dilihat apabila pemerintah mengasimilasikan pengaruh, maknanya menggabungkan pengaruh agama dalam pentadbiran. Raja akan menjadi tonggak utama kerajaan. Dan kedudukan raja ini diperkukuh dengan sistem pemerintahan yang dibantu oleh para pembesar dan adanya ketaatan daripada rakyatnya. So ada 3 kedudukan raja. Yang pertama diperkukuh dengan sistem yang dibantu oleh pembesar dan ada ketaatan daripada rakyatnya. Raja, pembesar, rakyat. Macam mana raja dipilih? Ini nak menjawab soalan ramai pelajar tanya, cikgu, macam mana raja-raja dulu dipilih? Raja Surya Varman lah, Raja Jaya Varman lah, Fan Shihman lah, dengan Hayam Wuruk dan sebagainya. Baik, macam mana raja dipilih? Tak, raja dipilih berasaskan keturunan dan pembesar pula akan sahkannya. Ini sebenarnya. Dan semua raja-raja kebiasaannya datang daripada keturunan raja-raja.
Kamu ingat lagi tak yang cikgu pernah bawa satu video di mana ada 3 orang, okey, sang nila utama, kemudian sang saperba, dan juga ada seorang lagi sang rajuna tapa, pemerintah. 3 orang tu kan, mereka telah turun di Bukit Siguntang di Palembang. Dia bagi tahu kepada Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun ada pembesar pada waktu itu. Dia kata apa? Kami bertiga adalah anak raja, keturunan Raja Iskandar Zulkarnain, iaitu raja yang terbesar di Asia. Jadi kami ni keturunan anak-anak dia. Jadi Demang Lebar Daun kata apa? Oh, kalau begitu kami mohon, kami ni rakyat, kami mohon, tuanku jadi raja di tempat kami. Jadi diorang pun buat satu perjanjian, Demang Lebar Daun dengan sang saperba. Dia kata apa? Demang Lebar Daun, sang saperba kata apa? Kami akan memerintah dengan adil dan saksama, tetapi rakyat mestilah taat setia dan jangan melawan raja. So Demang Lebar Daun pula tulis apa tahu? Okey, kami sebagai rakyat akan memberi taat setia, tetapi raja kenalah adil dan jangan zalim. So dia dah buat satu perjanjian kat situ. So perjanjian itulah yang menyebabkan daripada situ keturunan sang saperba dan anak-anak raja itu tersebar ke seluruh Asia Tenggara. Jadi oleh kerana itu, mungkin kemungkinan besar Surya Varman, Fan Shihman, kemudian siapa lagi, Hayam Wuruk dan sebagainya, itu semua adalah keturunan-keturunan daripada 3 orang anak raja ni. Sebab itu raja-raja itu diambil daripada keturunan raja. Dia bukan simply rakyat jadi raja. No, tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh. So dia kena ada keturunan. Pembesar tu siapa? Pembesar tu adalah Demang Lebar Daun. Dia adalah pembesar bagi negeri Palembang pada waktu itu, Palembang di Sumatera. So dia mewakili rakyat. Maknanya mewakili kita semua rakyat, dan buat perjanjian di antara keturunan rakyat dengan keturunan raja. Ya betul. So dia orang biasa. Ya betul. Jadi sebab itu pembesar sahkannya. So raja itu berasaskan keturunan, dan keturunan di raja ini akan dianggap suci dan berdaulat. Maknanya dia memang kita kena hormat. Kena hormat juga. Dan raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera. So ada juga golongan tentera yang menjadi raja seperti Funan dan juga Campang. Ya betul. Wanita keturunan diraja juga boleh dilantik sebagai pemerintah, seperti dalam kerajaan Majapahit pun boleh juga. Tapi biasanya berasaskan keturunan. Kalau ada yang kamu tanya, cikgu, golongan tentera pun boleh jadi raja. Kena ingat bahawa raja-raja ini bila dia berketurunan ramai. Ada keturunan-keturunan anak raja ni yang telah menjadi tentera. Ada keturunan-keturunan raja ni yang mana lahirnya perempuan. Maka mereka telah dipilih untuk menjadi raja kerana apa? Masih ada keturunan berdarah raja. Royal blood lah kata orang. Royal blood. Ni nak tanya, kat sini ada royal blood tak? Is there anyone here yang sini ada royal blood? Ada tak? Berdarah raja. Not me ya. Bukan. Boleh ke raja kahwin dengan rakyat macam naik? Boleh. Memang boleh. So, betul. Raja muda raja. Dia kira keturunan atau lain sebab dia gila-gila. Tak, dia keturunan. Atuk saya I think. Oh ya ke? Cikgu tak pakai mic besar. Kenapa tak pakai mic besar? Oh, mic besar tepi ni tak payah. Tak ada. Cikgu mungkin royal blood. Tak kot. Baik. Itu pemilihan raja. Yang kedua, kalau ada darah biru. Darah biru tu bukan avatar ke? Kemudian kedudukan raja. Baik. Raja ni macam mana cikgu? Raja ni semasa pengaruh Hindu dan Buddha berkembang,
Raja ni sebenarnya dianggap sebagai apa tau? Titisan dewa. Titisan dewa. Dan mesti dihormati. Maknanya apa? Kalau dewa tu besar, dianggap besar, raja tu adalah sebahagian ataupun setitik daripada dewa tersebut. Maknanya taraf raja ni memang hebat dan nak dekat hampir dengan dewa. Itu semasa pengaruh Hindu dan Buddha. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Namun kedatangan Islam telah memperkenalkan konsep khalifah. Ini konsep khalifah yang diambil, kalau kamu ingat sejarah tingkatan 1 bab 8. Kamu ingat kan khalifah Abu Bakar, khalifah Omar, khalifah Osman dan khalifah Ali kan? Yang itu konsep khalifah. Khalifah ni sebenarnya adalah pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin rakyat. Jadi itu konsep khalifah bila kedatangan Islam. Namun begitu, raja-raja akan sentiasa ditaati, mengingkari. Raja dianggap mengingkari Tuhan, dan perbuatan tersebut adalah menderhaka. Ambil kau, menderhaka. Ada Pravin sampai sekarang. Sampai sekarang yang ini kamu tak boleh mengingkari raja. Kalau raja menitahkan kepada kamu, maka kamu kena buat. Kalau tidak, kamu boleh dianggap sebagai derhaka. Dan orang yang menderhaka semasa kerajaan Alam Melayu dan semasa Kesultanan Melaka, sesiapa yang menderhaka, hukuman dia adalah hukuman bunuh. Hukuman bunuh kalau menderhaka, bunuh. Kan. Dan kamu tahu kan, cikgu pernah cerita, bunuh ni macam mana cikgu? Bukan pancung. Bukan pancung. Bunuh ni macam mana? Bunuh iaitu kamu akan ditikam. Di pedang tu, di antara tulang leher dengan leher ni akan ditikam. Dia akan letakkan pedang dan juga dia akan terus tusuk ke dalam untuk supaya kena pada jantung kamu dan kamu akan mati kerana jantung berhenti. Jadi itu sebenarnya hukuman bunuh. Mati instant. Yes. Tak, dia tak ada disumpah-sumpah, tak ada. Itu orang-orang dulu Sebab itu penting untuk mentaati raja. Cikgu. Dia tak bagi second chance ke? Dia memang tak bagi second chance kalau dia memang menentang, memang unless kalau kamu merayu ataupun kamu memohon minta ampun lah kan. Sebab itu biasanya kalau orang-orang dulu-dulu, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan mula dengan apa tau? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Nampak tak? Menunjukkan orang-orang rakyat kita dulu sangat menghormati raja, dan kalau ada salah minta ampun awal-awal. Kalau adik raja takkan dia nak bunuh terus. Kalau adik raja yang buat sekalipun, sebenarnya adik raja juga, raja boleh memutuskan hukuman, dan biasanya hukuman itu boleh buang negeri, ataupun dilucutkan jawatan daripada title raja, boleh. Itu antaranya lah. So itu adalah kedudukan raja, di mana memang kita tak boleh ingkari kedudukan raja-raja ni. Dan yang ketiga, tentang sistem pemerintahan beraja Alam Melayu ni, gelaran-gelaran pemerintah. Kalau korang tengok gelaran pemerintah, pengaruh Hindu dan Buddha ini telah memasyurkan gelaran raja dan maharaja. Maknanya apa tau? Maknanya masa agama Hindu dan Buddha, kita punya raja-raja still dipanggil raja atau maharaja. Tetapi apabila Islam datang, maka raja-raja kita tidak lagi menggunakan raja dan maharaja, tetapi memakai nama sultan. Sultan digunakan setelah kedatangan Islam. Jadi raja juga digelar bagi menggambarkan kebesaran kuasa, seperti raja di gunung dan maharaja di pulau. Satu pertanyaan. Siapakah raja negara mana tak? Raja kerajaan manakah yang menggunakan gelaran
raja di gunung, maharaja di pulau? Cikgu ada bagi tahu hari tu. Raja kerajaan mana yang menggunakan gelaran raja di gunung, maharaja di pulau? Cepat. Raja kerajaan mana? Cepat. Okey. Naripun. Baik, bagus Zahra Sofia. Ya, jawapan betul iaitu iaitu kerajaan Sriwijaya. Bagus Zahra. Memang. Iaitu kerajaan Sriwijaya menggunakan gelaran raja di gunung, maharaja di pulau. Yes. Dan terdapat juga golongan raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Contohnya, Raja Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya menggunakan gelaran Sanskrit Varman. Perasan tak? Ada Surya Varman, ada Indra Varman, Jaya Varman. Rupanya Varman tu raja. Kalau Surya Varman, Surya tu matahari. Surya matahari. So Surya Varman raja matahari. Ya, raja matahari. Jaya Varman maknanya berjaya, jaya yang cemerlang. Jaya Varman, raja yang cemerlang, raja yang berjaya. Ya. Itulah dia sebenarnya gelaran-gelaran. Bukan Bodhisattva tu maknanya adalah jelmaan Buddha. Jelmaan Buddha. Sekarang semua make sense kan? Kenapa dipanggil Varman? Ya, dipanggil Varman sebab nak dianggap sebagai kuasa yang tertinggi. Kan? So itulah sebenarnya, dan inilah yang kita katakan sebagai pengaruh sistem pemerintahan raja dengan pemilihan raja yang berasaskan keturunan, kedudukan raja-rajanya, dan juga gelaran pemerintah. Dan sebenarnya mungkin ada yang bertanya,